My day begins with a flip, because I'm a real pro. What? Hi, premium care. How do I? Oh, done. Nice. Hai Nocit. Hai Izzat. Hai Khatijah. Mood raya ni, mood raya, okey? Cikgu nyanyi, cikgu nyanyi. Suara sedap. Jauh pergi. Hai. Hai Syazwani. Hai Najwa. Hai Mimi. Oh, hari ni bangun awal kan? Hai Izzat. Hai Putri. Hai Naziha. Cepat masuk. Mami nak bagi makan kuih raya ni. Raya sehari awal. Salam 29 Ramadan. Ya, lapar. Lapar, kita tunggu pukul 7.20. Apa yang simple kita. Sedapnya, sedaplah Mami buat kuih ni. Penat ke semalam menggoreng. Kira tak tidur lah nak goreng, nak dapatkan sebalang untuk Plasher. Bukan senang berjaga malam, bengkak mata semalam. Jari kematu nak buat ni. Nak simpul-simpul ni kematu. Okey? Nampak sedap? Mestilah sedap sebab dia menemani jejaka handsome. Terharu korang kena appreciate tau. Appreciate Mami tak tidur malam semalam duk sibuk menyimpul ni. Habis jari kematu, jari-jari mulus Mami yang macam Lisa Blackpink ni kematu. Okey. Cepat masuk, ramai-ramai kelas free ni. Bukan senang tau ayah nak offer kelas free untuk you all. Okay, so masuk cepat, ajak kawan-kawan masuk. Kita kenali jejaka handsome yang akan datang beraya di rumah Mami. Roh lah roh. Semoga berkekalan abadi. Lama tak jumpa sebab ya apa? Menantu Mami ke tu? Menantu tak boleh. Mami tak boleh buat menantu yang ni. Dia mati je. Okay. Dah tolong mak basuh curtain tak? Tukar cuci rumah tak? Dah buang debu-debu kat rumah belum? Biarlah walaupun kita ziarah dalam rumah. Esok ni Mami nak pesan tau. Kalau raya esok, okay, kita kena amalkan ziarah dalam rumah. Ziarah untuk mengeratkan hubungan. Ziarah bilik adik, ziarah bilik kakak, okay? Ziarah mak kat dapur yang tengah masak, ziarah ayah esok ni, semua ziarah dalam rumah. Jaga SOP. Okey, Mami tengok cepat-cepat masuk. Mami nak mula. Baju raya warna apa? Baju raya macam tak ada lah. Tak tahu ada ke tak ada. Sebab rasanya baju raya pun macam dia mood ke laut. Ni baju raya. Hai Zulfa. Sempat yang mana cikgu sempat sebut ni. Hai Daya, hai Usman, hai Usman lah sama nama dengan orang kat sini. Hai Batrisha. Hai Nurin, hai Nur Khatijah, hai Afiq, hai Nelly, hai Hani, hai Catherine. Ramainya. Okey. Hai Umi, hai Nur. Laju sangat tak nampak. Okey, hai Anis. Hai Uzma, hai Emilia, hai Amar.
nama yang sempat sebut yang sempat tengok di pandangan mata mami. Hai Kuratun, hai Sofia, hai Syuhada, hai Nurul, Syafiqah, Hakim, Nabiha, ketupat. Ada ketupat. Melah hantar mami sikit. Hai apa tadi? Hai Akila, hai Balkis, hai Sobana Karina Kapoor. My student on Saturday. Hai Adriana, hai Syami, hai Aisyah, hai Nurul. Okay, sekarang dah 11:37. Can we start? Nak tunggu lagi? Bagi ramai masuk lagi. Cepat. Okay. Hai Alia, hai Daya, hai Husna, hai Maisarah, Zamri, hai Nur Syahira, hai Afifah, hai Afika, hai Aiman, Aina, Megat, Aina Batrisha, Hurin, Alik, Sarah, Amir, Nur Nadia, Hanisa. Okay, Zeti, hai Zeti. Hai Amalina, hai Nur Izzah Nazurah. Sempat baca panjang nama dia. Hai Anis Amira. Hi Irdina, same name with my daughter. Hi Azhar, hi Shakira. Okey, anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, hari ni kita jumpa dalam kelas kuih raya. Kuih raya apa mami bagi dekat you all? Ni, Popiah Simpul ditemani Jejaka Handsome, Popiah Simpul Hitler. So, hari ni kejap tau, mami nak tutup pintu. Hari ni kita orang happy sebab ayah bagi kebenaran untuk kami bagi kelas percuma pada semua pasien, kelas raya percuma. Okey, untuk anak-anak form 4. Okey, selutlah Hitler Okey, macam ni. Betul? Alright. So, hari ni mami nak bagi you all makan Popiah Simpul Hitler sebab mami nak rungkaikan apa yang disimpulkan oleh Hitler dan kenapa dia mula menjadi satu ikon penting dalam Perang Dunia Kedua. Boleh? Boleh? Supaya kamu lebih tahu tentang siapa itu Hitler. Kenapa dia membangkitkan satu sentimen yang menyebabkan dunia terpegun, yang menyebabkan dunia menyalahi dan menembak dia sebagai seorang autokratik yang sangat kejam, okey, seorang pemimpin kejam yang telah membunuh berjuta-juta manusia. Adakah benar Hitler itu kejam? Adakah dia dilahirkan sebagai seorang manusia yang kejam? So hari ni mami nak simpulkan, nak rungkaikan dia setelah mami buat Popiah Simpul ni semalam bersimpul-simpul, jenuh pusing sampai ke matu jari. Akhirnya hari ni mami nak rungkaikan tentang siapa itu Hitler. Pernah baca tentang dia tak? Pernah baca tak tentang dia? Pernah dengar tentang dia? Ke ada di antara kamu tak pernah kenal pun siapa manusia bermisai kontot ni? Tak pernah? Pernah. Tapi tak pernah kaji tentang habis. Betul? Tak pernah baca tentang habis, cuma pernah dengar nama dia Adolf Hitler, but don't know apa peranan dia, bagaimana dia menggegarkan dunia, tak tahu Comellah misai kontot. Kenapa dia memilih misai kontot, tidak misai panjang seperti biasa? Siapa tahu? Dia yang bunuh Yahudi. Yes, ada berapa pembunuhan Yahudi tu yang diangkat sebagai peristiwa Holocaust. Pernah dengar Holocaust? Sebenarnya mami dalam kelas form 4 ni mami dah terangkan tentang Perang Dunia Kedua, Perang Dunia Pertama. Okey, tetapi dalam kelas kita tidak sempat merungkai tentang siapa itu Hitler. Bagaimana agenda dia telah menggegarkan dunia. Bagaimana semangat anti-Semitism atau semangat anti-Yahudi dia tu diangkat sebagai barat, sebagai seorang pemimpin yang kejam. Dia digambarkan seorang pemimpin negara yang sangat kejam kerana pihak tentera berikat atau pihak tentera bersekutu bersama-sama untuk mengangkat sejarah bahawa membenci dia kerana dia telah menyerang negara-negara Eropah, termasuk menyerang kapal dagang US. Yahudi itu Israel ke? Okey, untuk pengetahuan kamu anak-anak, memang kita mulakan kelas dulu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam 29 Ramadan. Okey, kalau petang ni diorang umumkan esok raya, bermaksud hari ni hari terakhir kita berpuasa. Kalau esok masih ada puasa, bermaksud kita ngam-ngam puasa untuk 30 hari pada tahun ni. Okay, even though pemimpin kita dah isytiharkan bahawa negara kita berada dalam PKP, seluruh negara very fair. Kalau tidak kita tengok di Perlis dia tak ada kes, so bebas kan. Tetapi bila pemimpin kita umumkan PKP di seluruh negara, bermaksud is very fair. Even though kamu rasa macam tersekat ni sebab netizen marah ni, rakyat marah ni, tetapi dalam keadaan marah tu, cuba kamu scroll balik video-video pesakit-pesakit COVID yang sedang bertaruh nyawa di hospital di negara kita sekarang. Bagaimana mereka yang tidak mampu untuk bernafas secara biasa terpaksa menggunakan oksigen ataupun terpaksa untuk dikomakan sementara waktu. Bila doktor mengambil keputusan untuk komakan pesakit COVID untuk tempoh tertentu, bermaksud kita kena bersedia sama ada adakah pesakit itu akan tersedar dari koma tu atau terus meninggal. Okay, ada beberapa kes pesakit yang telah meninggal, dikomakan oleh doktor, meninggal dunia dalam proses koma tu. Dan bukanlah kamu jangan anggap pihak pasukan perubatan nak seksa orang tu nak komakan buat sementara, tetapi keadaan dia menyebabkan yang dia tidak mampu bernafas walaupun diberi bantuan oksigen, tidak mampu bernafas kerana banyaknya virus tu di paru-paru, maka akhirnya dia dikomakan untuk sementara waktu dan kita kena bersedia. Sebagai ahli keluarga kita kena bersedia. Tu kamu tengok kawan-kawan kamu share, ada kawan ayah, okay. So cikgu rasa even though kita dikurung dalam rumah, kita still bebas sebab kita masih boleh makan kuih raya, kita masih happy, kita masih boleh pakai baju raya, kita masih boleh tengok TV, boleh makan sedap-sedap. You imagine keadaan yang berlaku kepada pesakit yang sedang dalam kuarantin sekarang atau pesakit kritikal di ward ICU. Cikgu rasa cikgu lebih rela berada dalam keadaan macam ni daripada kita seperti masyarakat di India. Betul. Ataupun frontliners yang terpaksa bertungkus lumus. Dan berapa banyak dah frontliners yang juga telah dijangkiti benda ni. Okay, so bila setiap kali kamu rasa macam amarah yang membuat kerana kita dikurung, amarah yang membuat kerana kita tak dapat balik kampung, tetapi dalam waktu yang sama kita kena bermuhasabah betapa beruntungnya kita sebab kita ini masih dalam keadaan bebas, masih di rumah, masih dapat merayakan Aidilfitri, masih dapat berpuasa seperti biasa, masih nampak ayah dan ibu di rumah berbanding dengan orang yang sedang di kuarantin yang sakit. Okay, even though kita tak jumpa, ada orang yang tak dapat jumpa mak ayah dia di kampung, tapi kita still boleh berkomunikasi. Sini kita boleh bertelefon, kita boleh buat panggilan video, kita nampak mak ayah kita berbanding orang yang berada dalam kuarantin atau dalam keadaan kritikal. So cikgu rasa buangkanlah perasaan ni untuk awal-awal kelas ni, cikgu nak pesan, mami nak pesan, buangkanlah perasaan amarah tu, buanglah perasaan tidak puas hati tu, buanglah perasaan untuk memberontak, mengutuk kerajaan sebab mengubah dasar berulang kali, tetapi kadang-kadang kita fikir dari segi logik, maybe kerajaan pada peringkat awal dia nak bebaskan kita, tetapi bila kes melonjak maka keadaan satu keputusan baru terpaksa diambil walaupun menimbulkan kemarahan rakyat. Okay, so kamu ambil tu, kamu fikir betul-betul adakah kita nak pilih duduk di katil pesakit atau duduk di rumah walaupun dikurung. Cikgu lebih rela duduk di rumah. Okay, sebab jiran cikgu yang sedang di kuarantin di Pusat Maib Serdang sekarang, dia menceritakan betapa ketidakselesaan kerana terpaksa berkongsi segala-galanya, berkongsi toilet, mengambil makanan yang kadang-kadang tak cukup sebab ramai. Okay, kemudian menanti keputusan sama adakah adakah mereka akan dibawa ke ward kritikal atau bebas daripada virus tu. Okay, cikgu rasa cikgu lebih rela berada dalam keadaan kita sekarang dikurung di rumah daripada memilih untuk hidup di hospital. Okay, untuk hari ni, kelas hari raya hari ni, kelas kuih raya hari ni, mami nak terangkan pasal Hitler. Okay, kamu tahu, kamu nampak ikon ni, ikon dunia ni, nama dia telah berada dalam Perang Dunia Kedua. Bila Hitler bermula sebenarnya? Okay, macam cerita kita balik kepada nota. Kamu dah ada nota kan? Kepada pelasyon baru yang tak ada nota, diorang dah ada bagi nota, okay, dalam folder. Okay, check balik
Okay, yang ni biasalah kamu tengok balik dekat Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua. Okay, benda ni kita revise je sebab untuk kelas Form 4 sebenarnya Mami dah ajar bab 3. Sebab sekarang di kelas yang normal Form 4 berada pada bab 4. Okay, Promax. Okay, Promax. Never mind. Hai. Okay, anak-anak, untuk pengetahuan kamu, sebelum kita mulakan kelas, cikgu nak kamu baca doa terlebih dahulu supaya kamu ingat semua benda-benda yang berkaitan dengan Hitler dan berkaitan dengan perang. Sebab benda ni antara topik terpenting dalam silibus KSSM. Baca doa kamu dulu. Doa belajar. Okey, Mami nak kaitkan benda ni dengan Hitler. Okey, kamu tengok bagaimana Hitler, kita dah baca doa Okey, semua dah baca doa, kita mulakan tentang Hitler ni. Okey, Mami nak ajak kamu meneroka tentang siapa itu Hitler. Okey, Hitler ni kamu tahu dia adalah kejap Mami tukar. Adolf Hitler. Okey, Hitler ni untuk pengetahuan kamu, dia adalah seorang rakyat biasa. Dia bukan dilahirkan sebagai seorang pengganas pemberontak. Hitler bila dilahirkan? Hitler dilahirkan, nanti kejap Mami buka satu website yang kamu boleh tengok selepas Mami cerita tentang Hitler, nanti kamu akan nampak dengan lebih jelas mengenai siapa Hitler. Sabar tahu, Mami tengah cari website ni untuk Mami terangkan tentang Hitler dan perancangan dia. Ya, Mami tukar. Okey, kalau kamu nak tengok, kamu rajin pergi dekat website ni, kamu tulis tentang Adolf Hitler. Sekejap, cikgu tulis kalau ada di kalangan kamu yang tak mahir bahasa Inggeris, maka kamu cari, kamu type dekat siapakah Adolf Hitler ataupun Adolf Hitler dalam Perang Dunia Kedua. Okey, kemudian kamu tengok dekat satu website mengenai siapa Adolf Hitler. Sekarang sabar Mami tengok. Lima punca berlakunya Perang Dunia Kedua. Okey. Kamu tengok Adolf Hitler. Dalam ni Mami tunjuk satu. Siapa dia? Siapakah Adolf Hitler? Adolf Hitler ni adalah seorang rakyat Jerman. Okay? Bapa dia seorang pegawai kastam dan ibu dia adalah suri rumah. Kemudian dia dilahirkan, dia bukanlah anak tunggal. Semasa dia dilahirkan, abang dan kakak dia telah meninggal dunia. Maka bila kelahiran dia, ibu dia menjaga dia bagai menatang minyak yang penuh. Sebab tinggal dia seorang. Abang dan kakak dia meninggal dunia. Okay? So tak tahulah apa sebab yang menyebabkan kematian abang dia. Maka tinggal dia seorang, dia sangat disayangi oleh ibu dia dan dia ditatang bagai minyak yang penuh. Kemudian ketiga dia meningkat remaja. Dia ni seorang, Adolf Hitler ni seorang pelajar yang very smart dalam bidang lukisan, okay? Lukisan dan dia sangat suka menonton filem mengenai ni gambaran awal tentang Hitler ni. Untuk pengetahuan kamu, sejak kecil Hitler ni dia suka melihat tentang perjuangan rakyat untuk membela sesuatu kaum atau membela hak-hak sendiri. Terutama dia rajin sangat menonton filem tentang ataupun cerita tentang bagaimana kaum Red Indian diperlakukan oleh bangsa Amerika. Sebab kamu kena tahu bumi Amerika tu asalnya, penduduk asalnya adalah orang Red Indian. Jadi apabila Adolf Hitler membaca kisah-kisah tentang perjuangan Red Indian melawan arus pemodenan yang dibawa oleh bangsa Amerika ke benua Amerika, maka menyebabkan semangat nasionalisme Hitler ini memuncak. Dia sangat berjuang untuk menjaga tentang sesuatu hak bangsa atau sesuatu hak negara yang diceroboh oleh orang lain.
Maka Hitler juga dia smart dalam bidang ilmu melukis. Okay? Antara lukisan dia, Encik tunjuk kat kamu, antara lukisan dia selalu melukis bangunan-bangunan utama dunia, dan setiap kali dia melukis, gambaran dia tentang bangunan tu very sharp. Maksud dia boleh lukis dengan sempurna kerana kehebatan dia dalam bidang seni lukis. Dia cuba untuk menyambung pelajaran dalam bidang seni lukisan kerana dia bercita-cita ingin menjadi seorang pelukis. Tetapi kehendak dia ini dibantah oleh ayah dia. Sebab ayah dia sebagai seorang pegawai kastam, ayah dia nak dia berkhidmat dalam perkhidmatan kerajaan, menjadi seorang pegawai kerajaan. Okay. Dan krisis hidup dia bermula ketika dia zaman remaja. Bila ayah dia pencen atau berhenti kerja, maka ketika itu ayah dia sering memukul abang angkat dia. Maka setelah abang angkat dia melarikan diri, maka dia sering dijadikan sasaran kemarahan ayah dia. Maka setelah ayah dia meninggal dunia, dia menjadi seorang manusia yang very pasif. Maksud dia menyimpan sesuatu dalam diri dia. Dan pada usia dia dendam. Manusia orang ni kan kadang-kadang kamu tengok di kalangan pelajar, sebab tu sebenarnya bila dalam proses untuk mendidik anak atau dalam proses untuk mendidik pelajar, kita sebagai guru tak boleh nak marah pelajar tu sesuka hati, marah yang bertubi-tubi atau marah yang menggunakan perkataan yang teruk-teruk, sebab ini menimbulkan satu dendam, satu trauma yang budak tu simpan di dalam. Inilah yang berlaku kepada Hitler. Kemudian ketika dia remaja, dia telah pada usia dia 17 tahun, dia telah pergi ke bandar. Dia berhenti sekolah, berhenti meninggalkan alam persekolahan kerana dia mengalami sakit, sakit berkaitan paru-paru. Kemudian dia berhijrah, dia pergi duduk dekat bandar Austria, di ibu kota Austria, iaitu di bandar Vienna, dan dia mula melukis bangunan-bangunan yang cantik di bandar Vienna tersebut. Dan dia bercita-cita ingin menjadi seorang pelukis dan nak menyambung pelajaran dia dalam bidang seni lukis ni. Okey, kemudian ketika dia berada di bandar Vienna tu, dia telah menggunakan seluruh harta pusaka dia. Maksud dia seluruh duit yang ditinggalkan oleh ayah untuk dia survive hidup di kota Vienna tu. Okay? Dan akhirnya menyebabkan harta dia habis dan dia menjadi gelandangan di bandar Vienna, di bandar negara Austria tersebut. Ketiga itulah dia melihat bagaimana di bandar Vienna itu golongan Yahudi memiliki status sosial yang tinggi. Golongan Yahudi mendominasi kerja-kerja profesional di bandar Vienna, menjadi doktor, menjadi hakim, menjadi pembuat undang-undang. Ketiga ini berlaku kebangkitan anti-Semitism. Okay, dia macam benci Yahudi. Dia sangat bencikan Yahudi. Okey, kemudian semangat dia untuk menyertai perang ni sebenarnya telah bermula sejak Perang Dunia Pertama. Cuma peranan dia kamu tak nampak. Sebab Hitler ini ketika dalam Perang Dunia Pertama, dia hanya berperanan sebagai seorang messenger, pembawa message, pengutus message, dan jadi peranan dia dalam Perang Dunia Pertama ni kamu tidak nampak secara keterlaluan, tetapi penglibatan Hitler dalam Perang Dunia Pertama telah bermula. Okey. Kemudian rakan-rakan Hitler ini melihat bahawa Hitler ni seorang manusia yang sering mendapat nasib yang baik, sebab ketika dia membawa mesej itu dia sering terselamat. Dia sering bangkit sebagai seorang hero. Maka dalam Perang Dunia dalam Perang Dunia Pertama, kamu nampak kan Jerman dituduh oleh pihak tentera bersekutu sebagai pencetus kepada Perang Dunia Pertama. Ingat tak Perang Dunia Pertama? Perang Dunia Pertama di mana apabila berlakunya pembunuhan Archduke Franz Ferdinand, seorang bakal pewaris takhta Austria-Hungary, dibunuh oleh pengganas Serbia. Yes, ingat balik tau? Ingat balik. Kemudian peristiwa perang itu menjadi besar kerana Perang Dunia Pertama itu melibatkan grup. Apabila Austria-Hungary ingin menuntut bela atas kematian Archduke Franz Ferdinand terhadap yang dibunuh oleh pengganas Serbia, maka bila Austria-Hungary nak melancarkan serangan terhadap Serbia, sebagai rakan, sebagai grup pakatan kuasa tengah, maka Jerman membantu Austria-Hungary untuk menyerang Serbia. Ketika Jerman membantu Austria-Hungary untuk menentang Serbia, untuk menyerang Serbia, Serbia juga dibantu oleh grup dia, iaitu apa? Pakatan
Pakatan, tengok lupa dah. Cikgu kata ni, Perang Dunia Pertama dia berlaku disebabkan 3 sebab. Okey. Yang pertama kerana dasar imperialisme barat untuk menguasai kekayaan ekonomi. Yang kedua kerana wujudnya 2 pakatan tentera, betul? Pakatan tentera tu tolong ingatkan balik pakatan tu macam mana? Pakatan bentuk apa? Ada 2. Okey, Perikatan Kuasa Tengah dan Pakatan Bertiga. Perikatan Kuasa Tengah ini yang diketuai oleh Jerman, Itali. Okey, dan Pakatan Bertiga ni diketuai oleh Perancis, Britain dan Amerika Syarikat selepas mereka membantu Britain. Okey, kemudian apabila Jerman membantu Austria-Hungary menyerang Serbia, Serbia juga dibantu oleh best friend dia iaitu Perancis. Betul? Betul tak? Bantuan Perancis terhadap Serbia menimbulkan kemarahan Jerman dan Jerman menyerang Perancis. Apabila Jerman menyerang Perancis, Jerman menggunakan satu negara yang berkecuali iaitu Belgium. Menggunakan laluan Belgium untuk menghantar tentera bagi menyerang Perancis. Penggunaan laluan Belgium menimbulkan kemarahan Britain. Britain ni kamu tahu, dia bukan marah kerana guna laluan Belgium sangat. Dia marah sebab bila Jerman menghantar tentera menyerang Perancis, Perancis tu adalah best friend kepada Britain dalam Pakatan Bertiga. Jadi of course Britain akan sedaya upaya membantu Perancis bila diserang oleh Jerman. Bantuan Britain menjadi besar apabila Britain memohon bantuan keuangan daripada Amerika Syarikat. Pelibatan Amerika Syarikat kerana Britain meminta bantuan ekonomi daripada US untuk berperang dengan Jerman. Ketiga itulah kuasa Britain sebagai suatu kuasa teragung dunia jatuh dan dimiliki oleh US kerana US memberi hutang kepada Britain bagi melancarkan perang terhadap Jerman. Okey, jadi dalam Perang Dunia Pertama itu Hitler telah melihat betapa maruah Jerman telah diperkotak-katikkan. Bagaimana maruah Jerman itu diperkotak-katikkan? Apabila ketiga selepas Perang Dunia Pertama. Okey, kamu nak Mami terang guna whiteboard atau Mami duk tunjuk bahagian ni sekejap supaya kamu tengok. Tak payah Tak payah supaya Mami kamu tengok yang ni. Gambar-gambar ni kejap lagi. Okey, ni Hitler. Okey, kamu tengok kejap Mami nak tunjuk kat kamu satu-satu. Supaya kamu faham tentang Hitler ni. Nanti kejap. Okey. Apabila berakhirnya Perang Dunia Pertama, negara-negara barat buat satu perjanjian, betul? Mereka buat satu perjanjian yang dikenali sebagai Perjanjian Versailles. Ingat tak? Ingat. Dalam Perjanjian Versailles tu, Jerman dihukum untuk seolah-olah mengaku bahawa mereka lah pencetus perang. Betul? Kejap Mami tulis kejap supaya kamu nampak tentang gambar-gambar Adolf Hitler ni. Perang Dunia. Mami tak tahu dengan kamu, but Mami suka benda ni, okey? Cerita ni Mami suka. Kejap. Nak bagi kamu tengok perang ni, Nazi Hitler. Okey. Apabila Jerman dipaksa untuk menandatangani perjanjian Versailles tu, seorang menteri utama Jerman, dia sanggup letak jawatan, dia tak mau sign. Sebab perjanjian Versailles tu menghina Jerman. Kenapa menghina Jerman? Sebab Jerman terpaksa mematuhi 3 perkara. Kamu ingat lagi tak? Pertama, Jerman terpaksa membayar pampasan perang. Okey. Yang kedua, Jerman akan kehilangan tanah jajahan. Yang ketiga, Jerman perlu mengurangkan saiz angkatan tentera. Itu satu penghinaan terbesar buat Jerman. Sebab apabila dia kehilangan tanah jajahan, padahal kuasa Eropah yang lain sedang galak, sedang excited melakukan penjajahan dunia, tetapi Jerman terpaksa kehilangan tanah jajahan. Tanah jajahan itu melambangkan keagungan. Tanah jajahan itu melambangkan kekayaan imperialis. Pihak penjajah yang menguasai negara-negara jajahan dianggap negara yang hebat, negara yang teragung, memiliki kekayaan yang banyak kerana setiap kali mereka melakukan penjajahan, maka penguasaan ekonomi atau penguasaan bahan mentah terhadap negara jajahan berlaku. Contohlah, kamu nampak, kenapa Britain dulu menjadi antara negara yang terhebat, teragung, terkaya di dunia? Sebab Britain telah menjajah hampir 56 negara di dunia, termasuk kita.
Penguasaan tanah jajahan membolehkan Britain menguasai bahan mentah. Penguasaan bahan mentah itu juga membolehkan membolehkan Britain menjayakan revolusi perindustrian. Maka ini yang menyebabkan negara imperialis menjadi kaya kerana sumber bahan mentah yang dicuri, yang dikuasai, yang dimonopoli dari setiap tanah jajahan. Jadi apabila Jerman kehilangan tanah jajahan, waktu tu sebagai seorang rakyat Jerman, Hitler merasa bahawa bangsa dia, negara dia sangat dihina dan dia merasa sedih kerana pemimpin baru Jerman telah sanggup menandatangani perjanjian Versailles yang meminta Jerman untuk membayar pampasan perang. Maka sebagai seorang rakyat yang sangat-sangat sayangkan negara dengan semangat nasionalisme yang tinggi, maka Hitler merasakan bahawa ini adalah kelemahan pemimpin negara dia yang terpaksa tunduk kepada pihak tentera bertiga yang diketuai oleh Perancis, Britain, US semua ni. Okay, that's why dendam tu bermula. Dendam tu dah bermula. Kemudian Hitler juga, Hitler juga merasakan bahawa Jerman dimalukan, Jerman dipaksa untuk menandatangani perjanjian Versailles ini kerana adanya campur tangan bangsa Yahudi. Bagi Hitler, Yahudi adalah bangsa yang tidak boleh dipercayai. Nanti kejap, cikgu tengok no signal dekat TV kamu tak nampak. Bagi Hitler, Yahudi adalah bangsa yang tidak boleh dipercayai. Ada benda ni sebenarnya bukan bermula daripada Hitler, kamu tahu tak? Benda ni telah disedari oleh gerakan reformasi, gerakan reformation dalam kerajaan Eropah dulu yang diperjuangkan oleh Martin Luther. Kamu kenal tak Martin Luther? Martin Luther ingat tahu tak? Siapa tahu nama Martin Luther? Okey, kamu tak tahu. Macam ni cikgu nak bagi tahu. Dahulu agama Kristian cuma ada satu mazhab. Ada satu mazhab, iaitu mazhab Katolik. Kemudian ketika zaman gelap, masyarakat Eropah yang bijak, yang tahu, yang pandai ni, mereka mula menyedari bahawa golongan padri, golongan saint, golongan paus ni, paus atau saint atau padri samalah, telah mengambil kesempatan terhadap masyarakat Eropah. Di mana ketiga zaman gelap, golongan padri maksud dia macam kita golongan ustaz lah, golongan ulama. Tetapi bagi agama Kristian, mereka dikenali sebagai golongan paus atau golongan padri. Ketiga zaman gelap di Eropah ni, golongan padri ini telah menggesa rakyat Eropah untuk mendermakan hartanah dan pergi semayang. Pergi semayang, tak usah duk bangunkan kemajuan ekonomi. Tak payah nak fokus kepada kemajuan ekonomi. Pergi semayang sebab dunia nak berakhir konon-kononnya. Golongan padri menggesa rakyat Eropah untuk mendermakan hartanah mereka kepada gereja. Maka rakyat Eropah ni mendermakan harta tanah kepada pihak gereja dan golongan gereja menjadi golongan yang sangat kaya. Padri-padri ni memiliki kekayaan masyarakat Eropah ketiga itu. Dan ketiga inilah padri-padri agama Kristian Katolik ini telah melakukan salah laku. Manusia bila dilambakkan dengan harta, maka akan berlaku masalah terhadap dia. Sebab tak ada manusia yang dia mampu mengekang nafsu untuk tidak melihat kepada harta dunia. Betul tak? Betul tak? So jadi ketiga golongan padri ini memiliki kekayaan yang banyak kerana diberi sumbangan oleh masyarakat Eropah. Maka ada padri-padri ini yang bertindak hidup seperti golongan bangsawan yang kaya raya. Mereka hidup seperti orang kaya padahal mereka adalah padri. Kita melihat kalau golongan agama hidup dia mestilah sederhana. Betul? Macam kalau kita tengok ustaz. Adakah kalau kita tengok ustaz yang kaya raya yang kemudian menggunakan kekayaan untuk tunjuk kepada semua netizen kekayaan dia, maka akan timbul satu pandangan negatif daripada kita terhadap golongan agama. Betul tak? Sama. Jadi apabila masyarakat Eropah melihat golongan padri hidup seperti bangsawan yang kaya, kebetulan pula ketiga zaman gelap itu, golongan padri ini telah menjual sijil indulgence. Sijil indulgence ni adalah sijil pengampunan untuk penganut agama Kristian. Jika mereka memohon ampun kepada Tuhan, maka mereka akan diberi satu sijil pengampunan yang dikenali sebagai sijil indulgence. Sijil indulgence. Tetapi ketiga zaman gelap, golongan padri ini menjual sijil indulgence. Penjualan sijil pengampunan atau sijil indulgence ini adalah bersalahan atau bertentangan daripada agama. Faham Okey, jadi
ada golongan rakyat Eropah yang mula menyadari tentang penyelewengan golongan padri ni. Menyadari bahawa golongan padri telah mempergunakan agama untuk kekayaan diri. Maka akhirnya seorang profesor ilmu teologi yang bernama Martin Luther telah menggerakkan kesedaran kepada rakyat Eropah untuk memprotes tindakan padri. Maka akhirnya lahirlah satu gerakan atau mazhab baru dalam agama Kristian yang dikenali sebagai mazhab Protestan. Faham? Cikgu nak kamu faham itu. Jadi sebenarnya Martin Luther telah menyedari bahawa berlakunya penyelewengan, berlakunya ketidakjujuran golongan Yahudi sejak tahun 15 something. Dan apabila dia membongkar tentang bagaimana golongan Yahudi menipu perjanjian-perjanjian dunia, menipu banyak situasi, maka akhirnya perkara ini disedari oleh Hitler. Dan Hitler juga menyedari bahawa golongan Yahudi adalah bangsa yang tidak boleh dipercayai. Tadi ada student tanya cikgu, apa beza Israel dan Yahudi? Israel adalah satu bangsa yang besar. Salah satu suku bangsa yang terdapat dalam Israel adalah Yahudi. So kita tak boleh kata Israel itu semua jahat. Dalam Islam ada Nabi yang berketurunan Bani Israel. Contohnya Nabi Musa. Betul? Betul tak student? Dengar ke tidur? Betul. So dalam suku kaum Israel ni terdapat satu suku yang tidak boleh dipercayai, iaitu dikenali sebagai bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi ni dia tidak diberikan tanah. Kalau menurut agama Islam dia tidak ada tanah. Dia tak ada tanah sendiri, dia tak ada negara sendiri, dia tak ada bumi sendiri, dan dia kerap menumpang di beberapa buah negara. Ketika mereka menumpang ni akan berlaku penguasaan Yahudi terhadap negara tersebut sebab mereka dikurniakan akal yang sangat cerdik. Orang Yahudi ni akal dia, perancangan dia, strategi dia very smart. Sebab tu kamu tengok dalam arus media sosial, semua syarikat media sosial diterajui oleh bangsa Yahudi. Bagaimana mereka mampu mengumpulkan kekayaan dunia, menguasai sistem ekonomi, politik dan sosial dunia. Even though kamu tahu tak ada berapa bangsa Yahudi di dunia ni sekarang? Ada berapa ramai bangsa Yahudi di dunia ni sekarang? Kamu tahu tak? Ada berapa juta? Sikit, tak ramai. Lebih kurang 13 juta. Tetapi kecerdikan melampau dan sifat manipulit mereka tu menyebabkan mereka mampu menguasai dunia. Dan Hitler menyedari tentang sikap Yahudi ini. That's why Hitler mengambil langkah untuk mengamalkan anti-Semitism. Anti-Semitism ni bermaksud dia sangat tak sukakan Yahudi. Dia sangat menentang Yahudi, terutama ketika Hitler hidup melarat di bandar Vienna di negara Austria. Dia melihat bagaimana orang Yahudi menduduki status sosial yang tinggi dan dia mengetahui bahawa kekalahan Jerman, keterpaksaan Jerman untuk menandatangani perjanjian Versailles kerana ditikam belakang oleh pihak Yahudi. Jadi selepas Perang Dunia Pertama, bagaimana Hitler mengurak langkah untuk terlibat dalam Perang Dunia Kedua? Cikgu bagi tahu, cikgu terang kat sini. Tapi kalau cikgu guna whiteboard, kamu tak nampak di belakang. Adakah cikgu perlu bercerita atau kamu nak cikgu guna whiteboard? Bagi tahu. Bagi tahu kat cikgu. Guna whiteboard. Cerita. Macam ni. Selepas Perang Dunia Kedua, selepas Perang Dunia Pertama, maka Hitler mengambil langkah untuk melibat dalam misi ketenteraan secara sepenuh masa. Sebab dia didorong oleh semangat nasionalisme yang tinggi untuk memulihkan imej Jerman, untuk memulihkan bangsa Jerman yang ditindas, yang dihina, yang dipaksa menandatangani perjanjian Versailles. Dia kata so guna whiteboard. Panjang dia punya white tu kan. Mami nak cerita supaya kamu faham. Kemudian menjelang tahun 1920-an sebab Perang Dunia Pertama dia berlaku antara 1914 sehingga 1918. Menjelang tahun 1920-an, Hitler telah dijemput untuk menghadiri satu mesyuarat, iaitu mesyuarat Jerman, German Workers' Party. GWP. Dia diminta untuk menghadiri satu mesyuarat sebab ketika Hitler membabitkan diri dalam tentera, macam cikgu cakap tadi, pada peringkat dunia pertama dia dilantik sebagai the messenger,
pengutus message, dan dia ini sangat bersifat licik. Maafkan cikgu kejap maafkan cikgu. Ada gangguan bunyi telefon. Okey. Oleh kerana sifat dia yang bersifat licik dan sentiasa memenangi dalam setiap situasi ni, dia diminta oleh pihak Perisik untuk menghadiri mesyuarat German Workers' Party. Okey, dalam mesyuarat tersebut dia melihat bahawa tujuan German Workers' Party ni adalah untuk membela kebajikan pekerja, dan dia sangat bersetuju dengan hala tuju dengan strategi yang dibuat oleh General Workers' Party. Akhirnya kamu tahu, dia mula mengasah bakat pidato dia. Okay, dia mula mengasah bakat pidato dia. Dia mula memberi ucapan, berpidato dalam German Workers' Party ni untuk membela nasib pekerja, menjaga kebajikan pekerja. Sebab ni seolah-olah satu kesatuan sekerja, satu persatuan yang membela nasib pekerja. Akhirnya akibat karisma dia ni, karakter yang dia yang very good dalam bidang dia menjadi seorang pemidato yang bagus, seorang pemimpin yang menunjukkan kredibiliti dia, maka akhirnya dia telah berjaya membawa masuk, dia berjaya membawa masuk pegawai-pegawai tentera. Membawa masuk pegawai tentera bagi menjadi ahli kepada General Workers' Party. Maka apabila anggota General Workers' Party ini diketuai oleh kapten-kapten tentera yang hebat, pemimpin-pemimpin tentera yang hebat, maka dia parti ini telah mendapat sokongan dari pihak tentera. Dan Hitler diangkat sebagai pemimpin agung kepada General Workers' Party ini, dan Hitler mula menukarkan GWP ini kepada National Socialist National Socialist German Worker Party, NSDAP. Kamu tengoklah. Okay. NSDAP ni maksud dia dia mula mengamalkan fahaman Nazi di dalam parti ni. Okay, dia mula mengamalkan fahaman Nazi. Okay, Nazisme. Okay, sebab tu kamu tengok dalam Perang Dunia Kedua, apa salah satu sebab yang menyebabkan wujudnya Perang Dunia Kedua? Kerana munculnya ideologi politik baru, iaitu fasisme dan nazisme. Fasisme berkembang di Itali yang diasaskan oleh Benito Mussolini, dan nazisme dibawa oleh Hitler. Hitler dan nazisme dan fasisme ni memberikan kerjasama yang erat, di mana Hitler dan Benito Mussolini menandatangani perjanjian bagi menunjukkan mereka adalah satu grup yang sama. Okay, ideologi nazisme. Ketiga ini kamu tahu, adakah Hitler terus berjaya mengembangkan ideologi nazisme? Adakah dia terus berjaya membeli hati masyarakat Jerman ketiga itu? Tak. Dia melalui proses-proses jatuh dan naik, ditangkap, dipenjarakan, sebab bukan semua rakyat Jerman yang menyokong ketiga itu ideologi nazisme. Kerana ketiga itu berkembangnya ideologi sosialis dan komunisme di Jerman. Tetapi bagaimana rakyat Jerman mula menyokong Hitler? Apabila berlakunya kemelesetan ekonomi di Amerika Syarikat. Bila berlaku kemelesetan ekonomi, maka efek dia timbul kepada seluruh dunia, termasuk Jerman. Ketiga itulah ramai rakyat Jerman yang mengalami pengangguran, kemelesetan ekonomi. Kemelesetan ekonomi menjelang tahun, kalau tak salah cikgu, antara 1928 hingga 1931, lebih kurang macam tu. Okay, kamu cek baliklah kalau tahun tu cikgu salah. Kemelesetan ekonomi tu menyebabkan Jerman juga, pekerja-pekerja Jerman, buruh-buruh di Jerman kehilangan kerja. Ketiga inilah Hitler dengan semangat ataupun ideologi nazisme ni, melalui parti ni telah bertindak untuk memperjuangkan nasib buruh di Jerman. Mami tak nampak kat mana? Nampak Okey. So apabila Hitler memperjuangkan nasib buruh, antara contoh yang Hitler buat untuk memperjuangkan nasib buruh, bahawa dia mencadangkan agar pekerja wanita berhenti untuk memberi peluang pekerjaan kepada golongan lelaki mendominasi ekonomi, kerana lelaki
dianggap mata pencarian utama keluarga. Maka antara salah satu tindakan dia itu berjaya memulihkan ekonomi Jerman, dan ketiga kemelesetan ekonomi Jerman itu Nazi menuduh, Hitler menuduh bahawa parti sosialis atau parti komunisme yang berkembang di Jerman tidak mampu menyelesaikan masalah ekonomi. Jadi rakyat Jerman melihat perjuangan Hitler ini yang membela nasib pekerja, yang mencari jalan untuk pekerja mendapatkan ruang pekerjaan, menyebabkan dia diangkat sebagai hero ketiga itu. Dan sejak itulah Nazisme ini berkembang. Okey? Bagaimana Hitler ini boleh terlibat dalam Perang Dunia Kedua? Okey? Apabila, dengar Cik nak beritahu Hitler ini dia telah menyimpan dendam yang lama terhadap Perancis, terhadap Britain, terhadap Amerika Syarikat akibat Jerman yang terpaksa menandatangani perjanjian Versailles. Kamu tahu tak, dalam tempoh-tempoh tahun 1920-an, ada waktu Jerman tidak mampu membayar hutang perang. Sebab hutang perang yang disuruh bayar oleh pihak tentera bersekutu itu tidak mampu dilunaskan oleh Jerman ketika Jerman menghadapi kemelesetan ekonomi. Apabila Jerman tidak mampu membayar hutang tersebut, maka Perancis menakluk satu bandar dikenali sebagai kalau saya tak salah cikgu ejaan dia RUHR. Kamu tengok RUHR. Bandar cikgu rasa lah. Okay. Bandar ni mula dikuasai oleh Perancis. Dikuasai oleh Perancis ketika Jerman tidak mampu untuk membayar hutang dalam perjanjian Versailles, hutang perang tu. Okay. Bukan setiap tahun, bukan setiap bulan Jerman mampu melunaskan hutang tu. Sebab hutang yang disebab Perang Dunia Pertama ini berbilion. Bukan Rhineland, bukan Ikuan, bandar ni. Okay, bandar di Jerman. Apabila Perancis menguasai bandar ni, menyebabkan golongan pekerja memberontak dan buat mogok sebab mereka dihalang oleh pihak Perancis dalam melakukan pekerjaan. Maka inilah sebab kenapa ketika itu golongan pekerja dan masyarakat Jerman melihat Hitler sebagai hero yang akan memperjuangkan nasib mereka. Macam contoh sekarang kalau dekat negara kita. Katalah sekarang rakyat susah akibat PKP, ada peniaga marah. Kamu pun nampak kan kalau kamu scroll all the video, all the kamu nampak ada peniaga marah sebab mereka nak berniaga. Pada asalnya kerajaan bagi tarikh sampai ke malam raya, tiba-tiba dalam keadaan kes yang mencanak macam ni, mendadak macam ni, menyebabkan kerajaan terpaksa isytiharkan PKP. Berapa ramai peniaga yang terkesan ada peniaga yang telah mengeluarkan modal yang banyak untuk hari raya tetapi pulangan modal tak dapat. Maka dalam keadaan situasi yang macam ni, jika wujud seorang hero yang membela nasib rakyat, membela nasib pekerja, kamu percayalah bahawa rakyat akan menyokong dan mengangkat dia sebagai ikon. Do you think about that? Betul. Okay. Tak boleh dah, bukan. Kita tak boleh nak kata serang kerajaan sebab kita tak boleh kata, oh kita rakyat sekarang yang tertindas nak serang kerajaan. Kerajaan pun kamu tahu, bila dia terpaksa ambil perubahan yang macam tu, membuat keputusan, kamu kena ikut, kamu kena sedar bahawa bukan dia sengaja nak ubah-ubah keputusan. Tetapi sebab bilangan kes yang mendadak, bilangan katil-katil ICU yang semakin tak ada, menyebabkan kerajaan terpaksa bertukar-tukar dia punya keputusan. Daripada dulu sebelum PKP, dia jadi PKP seluruh negara. Daripada PKP di kawasan hot area, sekarang terpaksa buat seluruh negara. Sebab apa? Nak membendung, nak memutuskan rangkaian penyakit ni. That's why kalau kita orang yang berfikir secara rasional, kita akan tahu kenapa kerajaan terpaksa sentiasa berubah-ubah keputusan dia. Okay, so dalam keadaan macam kamu tengok sekarang, dalam keadaan masyarakat Malaysia yang marah ni, pekedai-pekedai, peniaga-peniaga yang marah ni, jika ada seorang hero yang bangun berjuang, membela nasib pekerja yang hilang pekerjaan, yang membela nasib peniaga yang rugi kerana modal dia lebur macam tu saja, kamu percayalah dia akan diangkat sebagai hero. It's the same with the Hitler. Ketika Jerman berada dalam keadaan kemelesetan ekonomi, pekerja yang hilang pekerjaan, dan Hitler melaungkan semangat untuk membela nasib pekerja, membela kebajikan pekerja, maka dia diangkat dan minati oleh masyarakat Jerman walaupun ada tindakan dia yang dilihat agak kejam. Faham Faham okey. So berdasarkan perjuangan dia untuk membela nasib pekerja, kemudian yang parti dia disertai oleh pegawai tentera, maka ketiga inilah mereka mengukuhkan sistem ketenteraan dalam Nazi.
Okay? Bagaimana Hitler mendapat sokongan penuh dari pihak tentera untuk mengukuhkan sistem ketenteraan, mewujudkan satu plot, satu perjuangan yang disertai dengan kekuatan tentera. Dan ketiga itu Hitler mengambil langkah untuk menyerang Poland. Okay? Untuk menyerang Poland. Kamu baca salah satu sebab yang mencetuskan Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua apabila Jerman mula menyerang Poland. Betul tak? Jerman bukan saja menyerang Poland. Kamu tahu tak kenapa Hitler ambil tindakan untuk menyerang Poland? Kerana di Poland itu ramainya orang Yahudi. Di Poland dan di Rusia ketiga itu ramainya orang Yahudi. Apabila Hitler menyerang Poland, bermaksud Hitler telah berjaya membunuh hampir 6 juta Yahudi. Okay, ini peristiwa dikenali sebagai Holocaust yang kalau kamu tengok seluruh Amerika Syarikat, seluruh pengkaji sejarah Amerika Syarikat yang dikontrol, yang dikuasai oleh puak Yahudi ini akan menuduh bahawa Hitler sangatlah jahat. Tetapi macam cikgu bagi tahu kamu tadi, Hitler mengambil tindakan untuk amalkan semangat anti-Semitism atau anti-Yahudi ini kerana dia tahu bahawa Yahudi adalah bangsa yang tidak boleh dipercayai. Even dalam bulan puasa ni sendiri, kamu lihat bagaimana orang Yahudi tanpa alasan yang kukuh telah menganiaya, menyerang masyarakat Palestin yang sedang bersolat. Tengah solat je. Bukan tengah berperang dengan diorang. Bukan tengah sedang menghapuskan diorang. Tengah bersolat kot. Tetapi Yahudi ni bangsa yang tidak boleh dipercayai dalam setiap tindakan dia. Mereka telah menyerang orang Islam yang sedang menunaikan solat tarawih pada malam 27 hari itu. Betul? Sebab tu bila Hitler membunuh Yahudi, dia serang Poland, dia serang Rusia. Poland tu banyak Yahudi, Rusia pun banyak Yahudi ketiga itu, dan dia mengambil tindakan. Kamu nampak ini dipanggil Operasi Blitzkrieg. Kamu baca balik dalam nota cikgu. Operasi BLITZ. Betul kan ejaan cikgu? Krieg. Kamu cari ni, adakah ejaan cikgu betul? Operasi Blitzkrieg ni atau serangan kilat, pandai kawan kamu ni. Dia mula menyerang Poland, kemudian menyerang negara Eropah yang lain seperti Norway, betul kan? Dia menyerang Norway, dia menyerang Poland, dia menyerang Britain. Kenapa dia serang Britain ni? Sebab dia memang menimbulkan sakit. Dia memang ada dendam yang lama terhadap Britain sebab Britain pernah menyerang negara Jerman dan Britain antara satu kuasa barat yang memaksa Jerman untuk menandatangani perjanjian Versailles selepas Perang Dunia Pertama. Tidak terhenti di Eropah saja. Hitler menaikkan semangat tentera dia untuk mula melancarkan operasi Barbarossa. Barbarossa, Mami punya operasi, Dan operasi Barbarossa ini menyasarkan bandar-bandar penting di Rusia. Sebab jika Jerman mampu menguasai Rusia, maka Jerman akan menjadi satu kuasa yang terhebat di dunia dari segi ketenteraan, dari segi perancangan tentera, dari segi logistik atau ketenteraan dia. Kamu tengok di barat bahagian tu macam tu berlaku. Kamu tengok pula di bahagian timur dunia. Bagaimana Jepun menguasai negara Asia Tenggara dan Jepun juga berangan-angan untuk menguasai India. Kamu tahu tak kenapa Jepun dengan jayanya boleh buat macam tu? Sebab Jepun juga telah menandatangani perjanjian dengan Hitler. Kamu cek balik dekat Google. Cikgu nak kamu nampak. Hitler telah menandatangani perjanjian dengan Itali, dengan bangsa Red Indian Amerika Syarikat yang dia kenali sebagai cikgu tak ingat lah dia dikenali. Bangsa Red Indian Amerika Syarikat ni dikenali sebagai apa? Siapa tahu? Yang dia kenali sebagai dia sangat memperjuangkan bangsa Aryan. Orang-orang asli US. Dia membuat perjanjian dengan orang-orang Aryan, dengan bangsa Aryan untuk mendapatkan Amerika Syarikat. Dan orang Aryan ini bersepakat untuk membekalkan 750,000 tentera Red Indian kepada Hitler. Hitler juga telah buat perjanjian dengan Benito Mussolini membenarkan tindakan Itali. Hitler juga telah membuat perjanjian dengan Jepun, menyokong dan bersetuju untuk Jepun menguasai bahagian timur dunia, bahagian Asia Tenggara sehingga ke Asia Barat. Sebab tu ketika kamu belajar Jepun pernah memaksa rakyat Tanah Melayu untuk membina jalan kereta api maut yang menghubungkan Thailand hingga ke India. Ingat tak?
Kenapa? Sebab memang cita-cita Jepun untuk menguasai sehingga ke India. Dan cita-cita Jepun itu dipersetujui oleh Hitler. That's why Jepun juga menyerang Pearl Harbor pada 7 Disember 1941. Juga diketahui oleh Hitler. Sebab mereka dah buat perjanjian. Okay? Dan Hitler ni dia sangat pro-Islam tau. Dia pro-Islam. Kamu jangan tak tahu, Hitler dia pro-Islam. Okay, dia bersetuju untuk menyerahkan kawasan Asia Barat iaitu Arab Saudi, negara Arab ni di bawah pemerintahan Islam. Dia tidak akan mengganggu. Kamu tahu tak, kamu nampak Hitler sebagai seorang yang kejam, tetapi Hitler ni dia ada sisi baik dia. Okay, dia tidak pernah merokok. Okay, dia tidak pernah ambil minuman yang memabukkan Arab. Dia tak pernah. Sebab bagi dia manusia perlu menjaga kesihatan. Kamu nampak dia ada sisi baik. Minuman yang digemari oleh Hitler adalah air teh. Air teh dia tidak menyentuh arak, dia tidak menyentuh rokok, malah dia mengharamkan tentera dia mengambil rokok kerana dia kata rokok ni yang dibawa oleh golongan barat ni, golongan pemerintah barat seperti US dan Britain ni boleh melalai, merosakkan manusia dan menyebabkan kita hilang akal. Seperti yang di mana US dan Britain telah memperbodohkan China dengan dalam perang candu. Kamu ingat balik ni, benda-benda ni ada kaitan tau kalau kamu rajin mengkaji. Okey, tetapi apabila Jerman mula nak melancarkan operasi Barbarossa, ketiga itu dia telah tersilap waktu. Sebab operasi tersebut ketika mereka mengepung bandar-bandar di Rusia itu, ketiga itu berlaku musim sejuk yang panjang. Dan tentera-tentera Jerman tidak mampu mengawal diri dalam keadaan sejuk yang berpanjangan, tak ada minyak, tak ada makanan, tak ada ubat, tak ada bantuan. Ketiga itulah Jeneral tentera Jerman yang penting telah menyerah diri. Bila dia menyerah diri bermaksud maka Jerman telah gagal dalam operasi Barbarossa. Kebetulan pula pihak tentera bersekutu telah melancarkan kod D-Day iaitu menipu dan menyamar untuk menyerang bahagian bandar lain dan ditunggu oleh pihak tentera Jerman di bandar tersebut, tetapi mereka masuk ke arah lain. Okay, kod D-Day menyebabkan salah satu kejayaan pihak tentera bersekutu mengalahkan Jerman. Okey, apabila Jerman kalah, dikatakan Hitler telah berkahwin sehari sebelum dikatakan membunuh diri, dia berkahwin dengan teman wanita dia. Kemudian mereka membunuh diri dan mayat dia dibakar supaya tidak dapat dikesan oleh pihak tentera bersekutu. Dia dah rasa jika dia hidup, dia akan dipenjarakan, akan disiksa. Kamu tahulah semua tahanan-tahanan perang, spy politik akan disiksa. Antara siksaan, kamu tahu, antara siksaan yang dibuat oleh kepada spy politik ada kepada perisik-perisik dunia ni, mereka masukkan satu cecair, okay, yang tidak disedari. Malam ada dalam seminggu yang lepas, Mami tengok satu filem, diorang masukkan satu injection, satu ubat, yang ubat tu akan terus menyerang jantung dan dia akan mati. Okay, so ini antara siksaan-siksaan yang dibuat kepada perisik-perisik ataupun kepada pemerintah tentera yang tidak disukai oleh pihak tentera berikat. So that's why dikatakan Hitler membunuh diri dan mayat dia dibakar supaya tidak dijumpai oleh pihak tentera bersekutu. Sebab tu sampai sekarang dia orang tak jumpa mayat dia. Malah ada versi yang mengatakan dia telah melarikan diri ke Indonesia kerana di Indonesia juga dia ada seorang isteri daripada keturunan orang Indonesia. Allahu a'lam. Cikgu pun tak tahu setakat tu. But actually, Mami nak pesan, jika kamu mampu menelusuri sejarah dunia, you akan nampak kita akan mengalami peristiwa yang berulang day by day. Okay, or even 50 years or even 100 years. Okay, kamu akan nampak. So, hari ni Mami rasa Mami dah terangkan tentang siapa Hitler, tentang bagaimana dia bangkit. Kamu tahu tak, kita ni sebenarnya sejak kecil disogokkan dengan kejahatan Hitler. Sebab dalam satu filem, cikgu tak tahulah kamu dalam filem masa cikgu kecil-kecil dulu, cikgu rajin tengok filem Combat. Combat ni filem yang dikeluarkan oleh US dan dalam filem Combat tu sangat mengangkat bangsa dia dan memburukkan Jerman setelah Hitler. Kenapa? Sebab Hitler telah berjaya untuk menjatuhkan ego kuasa barat. Okay? Bagaimana Hitler telah berjaya untuk menyerang bandar di Britain, menyerang pelabuhan, menyerang pusat perindustrian dia, kemudian menyerang negara-negara Eropah seperti Norway, seperti Denmark, seperti Perancis, kemudian malah bercita-cita tinggi untuk menyerang Rusia, maka itu dilihat sebagai satu mimpi ngeri terhadap kuasa pihak bersekutu atau pihak tentera berikat. Maka ini menunjukkan bahawa mereka sebenarnya telah dimalukan oleh Hitler dalam perjuangan mereka yang mengatakan yang cikgu ajar
tentang imperialisme. Bagaimana negara-negara barat ni mengatakan mereka adalah bangsa yang bertamadun. They are very civilization. Konon-konon mereka datang melakukan imperialisme untuk mentamadunkan penduduk Asia Tenggara kan, untuk mentamadunkan penduduk dunia. Tetapi mereka kerap dimalukan oleh tindakan Hitler, malah Britain sendiri dimalukan oleh Jepun apabila Jepun dalam hanya 45 hari berjaya menguasai negara kita dari Perlis sehingga ke Singapura, dan dalam masa 70 hari Jepun telah berjaya menguasai seluruh tanah Melayu, Singapura, Sabah dan Sarawak. Itu adalah mimpi ngeri buat Britain kerana dikalahkan oleh satu kuasa timur yang tidak terduga olehnya. Okey, apabila Pearl Harbor, satu pangkalan tentera US diserang oleh Jepun pada 7 Disember, mematikan hampir 2,000 lebih anggota tentera laut US. Itu juga adalah satu mimpi ngeri kepada US kerana kedatangan Jepun dengan jet-jet pejuang kecil yang tidak disedari oleh US, yang tidak dibaca kod maklumat oleh US, itu adalah satu kekalahan image, kekalahan reputation, kekalahan harga diri US terhadap satu kuasa lain. Sebab selama ni mereka mengangkat mereka lah bangsa yang bertamadun. Mereka lah pengawal dunia. Mereka lah kuasa veto dunia. Tetapi tindakan Hitler, tindakan Jepun dan tindakan Benito Mussolini menunjukkan bahawa negara barat, pihak tentera bersekutu yang diketuai oleh US telah tercemar dari segi image dan kredibiliti sebagai bangsa yang hebat di dunia. Malah apabila Yahudi dibunuh hampir 6 juta orang itu, maka mereka telah bersengkokol dengan dunia untuk menunjukkan bahawa Hitler lah manusia paling jahat. Padahal bila US mengebom bandar Hiroshima dan Nagasaki, memusnahkan sivilien, memusnahkan masyarakat biasa Jepun. Okey, bukan tentera Jepun, memusnahkan orang tidak bersalah di Jepun, tidak dianggap jenayah. Padahal tindakan Hitler itu dianggap satu pembunuh yang kejam, pemimpin yang kejam, malah diangkat sebagai satu sejarah yang menunjukkan Hitler ni seorang manusia yang terlalulah jahat. Okey, itu cikgu nak terangkan supaya kamu bila mendapat sesuatu perkara, the moral of the story, when you get one message, one news, please understand very properly, kaji betul-betul, jangan tahu main terima saja. Lah ni bila orang duk kutuk kerajaan, kamu pun kutuk, please lah, wake up. Kenapa kerajaan terpaksa berubah-ubah dia punya SOP dia, prosedur dia? Because of bilangan pesakit yang semakin memuncak. That's why daripada awal Mami dah sebut, jaga diri. Lebih baik kita dikurung di rumah daripada kita terlantar di ward ICU di hospital. Betul? Okey. Itu sahaja daripada Mami. Mami nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Mami dah bagi korang belasah popiah simpul Mami yang Mami masak semalam, Mami goreng semalam, Mami simpul sampai bentan jari ni. Mami dah bagi korang makan Dah esok makan. Kalau esok Hari Raya atau lusa, makan lusa. Hari ni puasa lagi. Okay, so Mami nak ucapkan selamat Hari Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Mami minta ampun dari hujung sel rambut sampai hujung sel kaki. Berhari rayalah dalam norma yang baru. Itu lebih baik daripada kita terlantar di ward ICU. Okay, Assalamualaikum. Bye-bye. Ya? Yeah? Okay. Selamat Hari Raya tau. Selamat Hari Raya. Jaga diri.